Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anwarigus. Tumpuan berita hari ini, Kerajaan Sarawak terus mengeratkan lagi hubungan dengan Indonesia terutamanya dalam aspek pengangkutan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, perkhidmatan bas dari Sarawak ke Pontianak kini telah disediakan dan perkhidmatan itu dirancang untuk diperkembangkan lagi ke lokasi lain. Dalam hal ini, beliau amat berterima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono. Terima kasih Bapak Radin. Pak Radin memang sangat sudi bekerjasama erat dengan kita di Sarawak. Saya semua selalu menghubungi beliau dari segi pengangkutan. Misalnya kita perkhidmatan bas kita ke Pontianak sudah pun kita bermula dan kita telah bercadang untuk mengadakan perkhidmatan bas ke Singkawang. Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Persahabatan Persatuan Badminton Miri MBA pada Sabtu. Tambahnya, perbincangan turut dilakukan berkaitan pembukaan semula penerbangan Kuching ke Pontianak dan ia hanya menunggu keputusan dari pihak Kementerian Pengangkutan di Indonesia. Sehubungan itu, Datuk Seri Lee berharap kerjasama erat ini akan dapat membuka lebih banyak lagi peluang perkhidmatan pengangkutan, tidak kira melalui darat maupun udara. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu berkata, hubungan sosial antara Sarawak dan Indonesia juga boleh dieratkan lagi melalui bidang sukan. Beliau memberitahu satu pertandingan badminton persahabatan telah dicadang oleh Raden, khususnya antara NBA dan Indonesia yang diwakili sama ada persatuan dari Jakarta atau Kalimantan. Berita seterusnya, penganjur bagi kejuaraan silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 harus bertanggungjawab terhadap isu pembayaran melibatkan beberapa pihak seperti yang tular di laman media sosial baru-baru ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pihak penganjur telah diberi peruntukan melebihi RM1 juta seperti yang dipersetujui dalam kertas kerja penganjuran kejohanan berkenaan yang dihantar kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut beliau, berdasarkan maklum balas yang diterima, ia disebabkan kelemahan pengendalian kewangan oleh pengurus acara yang dilantik sehingga kos penganjuran meningkat 4 kali ganda. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis sambutan konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat daerah Asajaya di Kompleks Sukan Asajaya pada Ahad. Justru tegas beliau, isu ini tidak seharusnya melibatkan Premier Sarawak maupun kerajaan negeri. Beliau menekankan bahawa isu tersebut perlu dirujuk kepada pihak penganjur dan Rumpun Silat Sarawak RSS. Beralih dengan laporan konvoi Kembara Sarawak Merdeka. Sambutan pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka telah berlangsung dengan meriah bertempat di pekarangan Masjid Baharu Sebuyau pada petang Ahad. Ketibaan konvoi membabitkan 10 kereta dan 60 motosikal berkuasa tinggi itu diketuai oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet merangkap Timbalan Chief Dimission Konvoi Kembara Sarawak Merdeka Dol Hadi Marzuki disambut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi. Setiba di pekarangan Masjid Baharu Sebuyau, peserta konvoi menyaksikan persembahan selamat datang yang disediakan oleh pihak penganjur. Selepas itu, berlangsung acara penyerahan bendera konvoi Kembara Sarawak Merdeka oleh Datuk Julaihi kepada pemancar Asli Yahya selaku mengetuai Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Sebuyau. Ia diteruskan dengan simbolik penyerahan plak tanda terima kasih kepada Pegawai Daerah Sebuyau Ayura Diman Bujang daripada Residen Bahagian Semerahan Muhammad Irwan Buhari Bujang disaksikan oleh Datuk Julaihi serta tetamu yang lain. Datuk Julaihi bersama tetamu lain kemudiannya menyanyikan lagu Sarawak Maju Makmur bersama penduduk tempatan sebelum menyampaikan cenderamata dan sesi bergambar. Majlis berakhir dengan bacaan doa selamat dan Datuk Julaihi merasmikan pelepasan konvoi tersebut yang mana para peserta konvoi akan meneruskan destinasi mereka ke laluan Klinik Kesihatan Sebuyau, SMK Sebuyau, Kampung Sau Mil dan Pekan Sebuyau. Untuk rekod, daerah Sebuyau merupakan destinasi ketiga rombongan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di peringkat bahagian Semarahan dan destinasi terakhir pada Ahad ini yang mana para peserta seterusnya akan kembali ke Semarahan untuk meneruskan destinasi seterusnya pada 17 Julai 2023 di Simunjan dan Gedong.
Perkembangan di Sibu pula, pembeli rumah yang tidak berpuas hati terhadap kualiti projek perumahan mereka boleh menfailkan tuntutan kepada Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan Sarawak dalam tempoh 18 bulan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minty melahirkan kebimbangan bahawa ramai pembeli rumah tidak menyedari hak mereka sebagai pembeli dan gagal untuk melaporkan rungutan mengenai rumah baharu mereka. Jelasnya, sebagai pembeli, mereka mempunyai hak dalam tempoh 18 bulan membuat aduan merujuk beberapa kecacatan rumah yang baru dibeli kepada Tribunal Perumahan. Even for those house purchasers who face grievances when they receive their new home within 18 months, we have this housing tribunal. They can lodge complaint too. Because housing tribunal is to look into some of the defects of the house within the 18 months warranty of the sale and purchase agreement. So house purchaser has all the right within this 18 months to refer some of the defects, refer some of the grievances to housing tribunal. And this must be promoted over and over again. Still many people not aware of this. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program kecergasan belia seberkas di Sibu pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan itu menambah aduan boleh dibuat secara dalam talian dan Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan boleh diakses di bandar dan pekan utama seperti Sibu, Miri, Bintulu dan Limbang. Jelas beliau, pendekatan ini juga bertujuan untuk memudahkan para pembeli rumah dalam menangani masalah mereka tanpa perlu pergi ke Kuching untuk memulakan tuntutan mereka. Selanjutnya, belaga regata bakal kembali lagi selepas 5 tahun tertangguh akibat pandemik COVID-19 bermula pada 30 Julai hingga 6 Ogos 2023 di Pekan Belaga. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap adun belaga Datuk Lee Wan Lagang berkata, belaga regata merupakan satu acara atau pesta yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga Belaga. Menurutnya, setiap acara yang dianjur dan dipertandingkan akan mempamerkan keunikan budaya orang Ulu di daerah itu. Ini merupakan satu event yang besar yang berlaku di daerah Belaga semenjak 2018. Just imagine after 5 years nothing happened in Belaga. Now adalah the return of Belaga Regatta. Kalau kita lihat, Regatta di Belaga ini merupakan satu acara yang amat diminati. Bukan diminati Regatta Belaga, kalau dilihat orang Belaga ini semuanya kuat-kuat berkayuh. We go to Barang. Acara ini akan bermula pada dia kick off 30 Julai. Tetapi the main acara adalah daripada 3 ke 6 Ogos. Berikut jelasnya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat persiapan Belaga Regatta 2023 pada Jumaat lepas. Edisi kali ini akan menawarkan hadiah keseluruhan bagi acara Lumba Perahu Kayuh berjumlah RM163,000. Selain itu, pelbagai aktiviti lain juga telah disusun atur oleh Jawatankuasa Penganjur, antaranya pentas kebudayaan, pentas hiburan, fun run dan senam aerobik, sukan rakyat, gerai-gerai jualan dan banyak lagi. Perkongsian seterusnya di Song. Penganjuran Safari Baleh Kapit 2023 di Sungai Tekalit mampu menjadi platform mempromosi daerah Song, menurut Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Sehubungan itu, beliau berharap Jawatankuasa Penganjur Safari Baleh Kapit 2023 dapat menarik lebih ramai penyertaan dari daerah lain dan luar negara pada edisi seterusnya. Menteri Kerja Raya Malaysia itu menambah, program seperti itu juga penting untuk memberi peluang kepada penduduk di kawasan luar bandar, terutama di Tekalit, mencana ekonomi. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Safari Rakit Baleh Kapit 2023 edisi ke-26 itu pada Jumaat. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Alexander turut memberitahu Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA mempunyai beberapa jawatankuasa tertentu dan salah satu daripadanya adalah jawatankuasa sosioekonomi yang diterajui oleh Adun Ketibas Lidam Asan. Terdahulu, Lidam dalam ucapan aluannya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Alexander dan pengerusi pengelola
kerana memilih Song sebagai lokasi program berkenaan setelah 25 tahun penganjurannya. Beliau juga berharap safari rakit ini akan dianjurkan bergila-gila di setiap daerah di bahagian Kapit kerana ia sedikit sebanyak akan meningkatkan ekonomi penduduk di daerah Song yang juga terkenal dengan alam semula jadi, ikan empurau dan buah dabai. Sebelum itu, pada Sabtu, pelepasan safari rakit Balih Kapit 2023 itu telah disempurnakan oleh Lidam Asan di tebingan sungai Rumah Lucy Nangalatong, Sungai Tekalit, Song. Sebanyak 4 kategori perlumbaan dilepaskan iaitu rakit buluh wanita terbuka melibatkan 5 peserta, rakit buluh terbuka lelaki sebanyak 22 peserta, perahu kayuh campuran terbuka 4 peserta dan kayak beregu campuran terbuka 4 peserta. Berikut merupakan senarai lengkap peserta pada perlumbaan kali ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video kemeriahan sambutan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Asajaya pada petang Ahad. #menyebar fakta, salam UKAS.